نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Terima kasih Tuan Pengurusi, sahabat saya Syekh Luqman, pihak penganjur Satuan Muhammadiyah, pihak ahli jawatankuasa masjid, sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan pada malam ini untuk tour Penang. Jalan-jalan di Penang. Di samping kita mengambil manfaat-manfaat, berkongsi ilmu-ilmu untuk meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi sebagai hamba Allah Azza wa Jal. Di mana tuan-tuan dan puan sekalian, pada malam ini di sini saya difahamkan tajuk yang diberikan kepada saya berkaitan dengan ghulu. Ghulu. Mungkin ada di kalangan kita biasa mendengar perkataan ghulu, dan mungkin yang lain biasa mendengar perkataan fanatik ataupun ta'assub. Gejala fanatik, gejala ghulu, gejala ta'assub, kesemuanya membawa pengertian dan makna yang sama. Kalau kita lihat realiti masyarakat pada hari ini, semua orang yang beragama Islam, alhamdulillah, kebanyakannya berlumba-lumba untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Berlumba-lumba. Jadi dalam proses perlumbaan tersebut, sebahagian daripadanya tidak menjadikan agama, tidak menjadikan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW yang sesuai dengan kefahaman dan petunjuk sahabat Nabi sebagai neraca, sebagai panduan. Dalam perlumbaan tersebut, sebahagian daripadanya menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan, dan sebahagian yang lain tidak menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan. Menyebabkan ada di kalangan mereka yang terlebih dalam beramal, dan ada di kalangan mereka yang terkurang dalam beramal. Tuan-tuan dan puan sekalian, berbeza dengan orang yang selalu merujuk dalam berlumba-lumba untuk mendekatkan diri dengan Allah. Dia nak salat ke, dia nak berzikir ke, dia nak buat apa jua bentuk amalan, dia menjadikan Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW, petunjuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam memahami kedua-dua sumber tersebut, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, dia akan selamat. Dia pasti akan selamat. Kerana agama, tuan-tuan dan puan sekalian, seperti yang telah kita ketahui dan kita sedia maklumi, datang daripada Nabi kita. Nabi kita menerima agama wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan orang yang dia tak guna dan dia tidak merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dia tak merujuk kepada petunjuk sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dia merujuk kepada imam-imam setempat. Dia merujuk kepada ustaz-ustaz setempat. Dia merujuk kepada penceramah-penceramah setempat. Dia merujuk kepada kitab-kitab yang ada di sisinya. Itu saja. Jadi sudah semestinya dalam perlumbaan ini, sama ada dia tertinggal beberapa amalan-amalan penting ataupun dia terlebih buat. Jadi bila kita sebut perkataan ghulu, kalau dalam bahasa Arab disebut
al-ghulu wal jafa. Ghulu ni berlebih-lebih, al-jafa terlalu meremehkan, terlalu meremeh-temehkan pula. Jadi topik kita pada malam ni yang terlebih ni. Kita fokus pada yang terlebih. Tuan-tuan dan puan sekalian, logik akal apabila manusia terlebih buat ibadat, apa masalah? No problem. Itu logik. Tapi kalau kita merujuk kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Inna ad-din yusrun." Inna ad-dina yusrun. Agama Islam itu mudah. Falan yushadda ad-din ahadun min ummati illa ghalabah. Sesungguhnya agama itu merupakan satu perkara yang mudah, maka tidaklah seseorang itu menyusahkan agamanya melainkan dia akan tertewas. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasaddidu wa qaribu. Maka hendaklah kamu berkata benar dan dekatkan orang dengan agama, sampaikan benda yang mudah. Benda yang mudah tu bukan kita buat mudah. Perhatikan baik-baik hadis yang dibacakan tu. Fasaddidu, cakap benar. Cakap benda hak betul, jangan cakap benda hak bohong. Dan benda yang paling betul, benda yang paling benar, benda yang paling tepat, wahyu, Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Saya tak boleh kata perkataan saya tepat, tapi saya boleh kata Al-Quran itu tepat, wahyu itu tepat, sunnah Nabi itu tepat. Saya tak boleh kata kitab ni tulisannya tepat, tapi saya boleh kata ayat Al-Quran dan hadis yang dibawa oleh pengarang kitab ini adalah tepat. Berkata benar. Yang mana perkataan Nabi seterusnya, waqaribu, dekatkan. Yakni dekatkan orang dengan agama dengan cara yang benar, melalui perkataan-perkataan yang benar, bukan perkataan-perkataan yang palsu. Dulu sebahagian daripada manusia ataupun beberapa orang, tokoh-tokoh pemalsu hadis kurun kedua, kurun ketiga hijrah, yang ditangkap dan dihukum bunuh mereka kerana memalsukan hadis Nabi. Mereka memalsukan hadis Nabi bertujuan baik sebahagian daripadanya, seperti Nuh ibn Maryam dan Maisarah ibn Abdul Rabbuh. Mereka palsukan hadis-hadis Nabi tentang kelebihan-kelebihan membaca Al-Quran bertujuan untuk mendekatkan orang dengan Al-Quran. Bila orang tanya dia, mengapa kamu palsukan hadis tersebut? Kata dia, aku palsukan sebab orang sibuk dengan fiqh. Orang sibuk dengan fiqh Al-Imam Abu Hanifah, dan orang sibuk dengan kitab Al-Maghazi oleh Ibn Ishaq. Orang sibuk dengan kitab ni, orang tinggal bacaan Al-Quran. Jadi aku palsukan hadis, tujuannya untuk menarik orang membaca Al-Quranul Karim. Niat baik tak? Niat baik. Tapi dihukum bunuh kerana dikategorikan memalsukan agama. Jadi dia telah menambah sesuatu perkataan, sesuatu perkara yang tidak pernah dinyatakan oleh Nabi. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana khatimun nabiyyin, wa ana khatamun nabiyyin. Aku ni penutup bagi segala nabi, tutup habis. Penutup bagi segala nabi dan rasul, last. Wahyu telah sempurna, agama telah sempurna, tak boleh ada tambahan dan tak boleh ada pengurangan. Kerana itu kata Al-Imam Malik ibn Anas, fama lam yakun yawma idin dina, fama lam yakun dina fala yakunu yawma idin dina. Sesuatu yang dulu tak jadi agama, maka hari ini tak boleh jadi agama. Maksudnya sesuatu yang tak diiktiraf, yang tak disandarkan kepada agama di zaman Nabi, maka pada hari ini juga tak boleh disandarkan kepada agama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka apabila kita bercakap dengan ghulu, bercakap dengan sikap fanatik, sikap ta'assub,
Al-Syeikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, beliau membahagikan ghulu dan fanatik ini kepada 4 bahagian. Setelah memberikan takrifan, kata beliau, ghulu yang diertikan dengan ghulu, mujawazatul hadd, melebihi had. Nabi SAW tetapkan zikir maksimum 100 kali, dia pergi bubuh 102 kali, ataupun yang lebih sikit lagi, dia bubuh 2000 kali, dia bubuh 1000 kali, dia bubuh 10.000 kali. Dan dia meletakkan pula kelebihan-kelebihan berzikir 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali. Nabi ajak didik salat-salat sunat harian. Ada salat sunat rawatib, salat sunat qabliyah, ba'diyah, salat witir, salat malam, salatul lail yang lain-lain, tahajud dan sebagainya. Dia pergi tambah lagi salat sunat hari Isnin, salat sunat hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Dia pergi tambah lagi bacaan untuk solat sunat hari Isnin, doa untuk solat sunat hari Isnin, solat sunat hari Selasa, sampai kepada hari Jumaat, Ahad, Sabtu. Jadi ini dah terlebih daripada hak, terlebih sukatan. Kalau kita minum mayak pun, tuan-tuan dan puan sekalian, gelas ni sukatan dia takat ni ya. Tak boleh lebih. Gelas ni sukatan dia, kalau saya tuang ayak ni, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau sekiranya terlebih, dia akan tumpah. Tengok tumpah. Tak tumpah atas ni lah. Tumpah. Jadi dia cukup, takat cukup saja. Macam tu juga agama. Agama dia tak ada lebih. Kalau lebih tak ada manfaat. Sebab bila kita buat bagi jadi lebih, tuan-tuan dan puan sekalian, apakah yang lebih ini mendapat pengiktirafan daripada Nabi? Zaman Nabi tak apa, Nabi dapat lebih. Sahabat-sahabat zaman Nabi nak cadangkan sesuatu, melakukan sesuatu, tak apa kerana mereka dipandu oleh Nabi. Kalau tak betul yang Nabi kata, tak betul ni, jangan buat, berhenti. Kalau betul yang Nabi kata, teruskan. Ada orang dia menggunakan petunjuk sahabat Nabi. Contoh sahabat Nabi, dia kata kita boleh buat lebih. Dalil dia apa guna? Seorang sahabat Nabi yang menyebut sami'allahu liman, Nabi sebut sami'allahu liman hamidah, apa dia sebut? Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubaraka. Habis-habis semayang, Nabi pun puji sahabat tersebut, Muawiyah ibn Abi Sufyan. Nabi puji. Bagus ni, Nabi kata, bacaan ni. Maka dia pakai dalil ni, tengok sahabat Nabi pun buat benda lebih. Tuan-tuan dan puan sekalian, sahabat Nabi buat lebih tak apa, Nabi ada. Nabi kata yes. Bila Nabi kata yes, berarti amalan itu sebahagian daripada agama. Apabila kita memberikan ta'rifan hadis, ta'rifan sunnah. Apa maksud sunnah? Kata ulama-ulama hadis yang diertikan dengan sunnah ataupun yang diertikan dengan hadis, ma ruya ataupun ma usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyah am khilqiyyah, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi atau sesuatu yang diriwayatkan daripada Nabi, yang mana ia merupakan perkataan baginda atau perbuatan baginda atau pengakuan baginda atau sifat baginda, yang mana sifat tersebut terbahagi kepada sifat penciptaan Allah pada tubuh badan baginda sallallahu alaihi wasallam atau akhlak baginda. Jadi sesuatu yang diceritakan tentang perkara-perkara ini, itu adalah sunnah, itu adalah hadis. Maka bila Nabi akui perbuatan sahabat, Nabi kata betul perbuatan kamu, benar perbuatan kamu, benar kelakuan dan tindakan kamu, maka ia automatik jadi agama, ia automatik jadi sunnah, sebab ada endorsement daripada Nabi. Tapi kita pada hari ini, siapa yang bagi endorsement? Endorsement mai daripada mana? Kita tempek roti canai buah itu, kita yang buat endorsement sendiri. Ini masalah dan problem dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya suka pada bila kita berbicara tentang isu-isu seperti ini, kadang-kadang sensitif. Lah ni kita ketepikan sikap-sikap menghukum dan menyalahkan orang. Tengok amalan kita buat. Tak payah cakap amalan tu bid'ah masuk neraka.
Hak tu biar ustaz-ustaz ni bersilap. Kita ni cek, periksa elok amalan kita ni. Apakah yang kita amalkan selama ini adalah agama? Ini adalah Islam yang sebenar yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sampaikan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat Nabi, tuan-tuan dan puan sekalian, dia pemuda. Sekali lagi mungkin di masjid mana saya tak pun sih kita nak cerita berkenaan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi kita boleh sambung di sana cerita pasal itu. Ni kita nak cerita pasal wudu. Yang terlebih ni, sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in ikut saja apa hak Nabi buat. Kalau buat terlebih, depa akan ditegur. Contoh saya bagi, contoh mudah. Umar Al-Khattab radhiyallahu an, datang seorang lelaki tanya kepada Umar, "Wahai Umar, Nabi salat di Zulhulaifah, ataupun orang kita panggil Bir Ali." Ada perbincangan lah ulama tentang nama Bir Ali tu. Ada kata Syekh Bakar Abu Zaid berkata sesungguhnya Bir Ali itu disandarkan kepada Ali bin Abi Talib, di mana puak-puak Syiah beriktikad dinamakan tempat tersebut Bir Ali kerana jin bunuh Ali bunuh jin di situ. Sebab itu Syekh Bakar Abu Zaid menyatakan dilarang kita menggunakan perkataan Bir Ali. Lebih baik kita menggunakan perkataan yang Nabi gunakan, iaitu Zulhulaifah. Ada pula ulama lain kata, mengkaji sejarah, kata sebenarnya ia bukan disandarkan kepada Ali bin Abi Talib, sebaliknya disandarkan kepada seorang pemerintah yang bernama Ali daripada Sudan. Apabila beliau tiba di Zulhulaifah, orang lapang ayam tak ada, dia korek telaga. Jadi sebab tu digelar sebagai Abyar ataupun Abar Ali. Bir Ali, yakni telaga yang dikorek oleh Ali. Kebetulan nama dia Ali. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi panggil Zulhulaifah. Jadi Umar Al-Khattab radhiyallahu an ditanya oleh seorang lelaki. Dia tanya apa yang Nabi salat di Zulhulaifah bila Nabi berihram di situ. Kan Nabi kalau nak buat umrah ataupun nak buat haji, Nabi sebagai penduduk Madinah, Nabi akan singgah Nabi akan singgah di Zulhulaifah atau Bir Ali tadi ni. Dan apa yang Nabi akan buat? Nabi akan mandi di situ, kemudian Nabi akan berniat di situ. Nabi akan salat dan berniat. Jadi salat apa hak Nabi lakukan? Lelaki ni tanya Umar. Kalau tanya kita ada jawapan. Kita kata apa? Salat sunat ihram. Itu jawapan kita, dan itu yang tertulis dalam buku-buku kita. Umar jawab apa? Umar Al-Khattab radhiyallahu an, sahabat Nabi yang melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sangat banyak kejutan-kejutan yang Umar Al-Khattab radhiyallahu an lakukan. Kejutan dari sudut pandangan beliau tiba-tiba sama dengan wahyu. Umar Al-Khattab, pandangan-pandangan beliau dalam beberapa isu sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini orang dahsyat. Ini baru betul-betul wali. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Umar Al-Khattab radhiyallahu an, apa dia kata pada lelaki ni? Dia kata, "Sallaitu kama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla." Aku salat seperti mana aku tengok Nabi salat. Nabi tak abang Nabi solat apa? Nabi solat 2 rakaat, aku solat 2 rakaat. Ini apa yang saya nak cerita di sini. Satu berkenaan dengan ikut Nabi, itu satu bab. Saya nak cerita di sini tuan-tuan dan puan sekalian, sahabat dia tak tambah. Dia tak ada topak. Dia cukup dengan kadar tu saja. Apa yang Nabi buat lagu tu? Nabi tak habaq nama solat, aku tak bubuh. Kita masalahnya pakai baju nak berjenama. Nak jenama ni. Baju dia beli RM5 pun, pi tempek jenama bagi mahal. Itu orang kita, semua nak berjenama. Jadi menyebabkan bila lakukan sesuatu amalan, apa nama ni, solat ni nama apa, sampai jenuh, sampai jadi confused, sampai jadi salat-salat yang sebenarnya tak perlu dijenamakan pun, tapi diletakkan jenama dia. Nampak?
Masalah yang berlaku apabila usalli sunat apa Ustaz? Sunat apa ni? Itu masalah dia. Confuse. Apatah lagi kalau mai solat musafir nak jamak, nak jamak nak qasar pula. Nak qasar nak jamak takdim pula, hak nak takhir pula. Usalli apa? Usalli. Jadi hal-hal seperti ini berlaku. Jadi ini kesan buruk implikasinya kalau kita buat benda terlebih, melebihi had yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dia bahagikan 4 asasnya, kata beliau. 4 ghulu, sikap fanatik ni berlaku pada 4 perkara. Pertama kata beliau, al-ghulu fil aqidah. Ghulu dalam isu-isu akidah. Yang melebihi had. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita semua cinta Nabi, betul tak? Cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang yang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia mempercayai Nabi itulah yang memberikan kemudaratan dan memberikan manfaat bagi manusia. Nabi itulah cahaya, nur. Beriman bahawa Nabi diciptakan daripada cahaya. Seru Nabi dalam majlis-majlis mereka, ni Nabi mai duk ada dengan kita ni. Jadi kita selawat bagi kuat lagi, kuat lagi. Selawat-selawat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak, dia top up sikit. Asai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai ke habis dia pi top up Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Bukan top up dengan lagu sekali. Jadi dia panggil selawat syifa, top up. Tuan-tuan, kita tak mau bincang selawat syifa apa hukum. Saya tak masuk ke itu. Sekarang ni apa yang saya nak cerita, ghulu fanatik berlebihan ini dalam isu-isu akidah. Nabi ajak kita selawat lagu ni Allahumma salli ala Muhammad, kita pi tambah lebih daripada tu. Nabi ajak kita ana abdullah wa rasuluh, aku ni hamba Allah, aku ni rasulnya, la tutruni kama atratin nasara al-masih Isa bin Maryam, jangan kalian puja aku, angkat aku sama seperti golongan-golongan Nasrani mengangkat puja Isa anak Maryam. Isa tu hamba Allah je, tapi pengikut-pengikutnya Nasrani mengangkat dia sampai dia jadi anak Tuhan. Lepas tu pakat-pakat perasan. Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Berkata Yahudi dan Nasrani, kami ni anak-anak Allah dan kami ni orang-orang golongan yang paling Allah cintai. Setelah mereka angkat Isa menjadi Tuhan, menjadi anak kepada Tuhan, Nabi tak bagi. Nabi kata ana abdullah, aku ni hamba Allah saja, aku ni rasul saja. Karena itu kata Nabi, qulu biqaulikum hadha, kamu berkata dengan perkataan yang biasa kamu kata. Panggil Nabi rasul cukup. Hatta la yastahwiyannakum syaitan, supaya setan ni dia tak merasuki kamu. Kalau dia merasuki kamu, kamu akan mengangkat kedudukan aku lebih daripada kedudukan yang sepatutnya. Nabi Allah lantik sebagai Nabi dan Rasul. Nabi manusia biasa. Nabi perang, Nabi luka, Nabi cedera, patah gigi. Tapi kemarin dulu saya jumpa dengan orang Kebai seorang. Kebai. Dia tetok ni. Semua ni bekas-bekas tetok, tak lut. Saya kata dekat dia, abang kata, Nabi kita perang patah gigi. Maknanya makam abang ni lagi tinggi daripada Nabi. Dia tak kata apa, dia diam. Dia duduk tengok, dia kata pasal apa budak ni cakap dia ni. Tidak kita mengaji ilmu pertahankan diri. Yang ni dia panggil sikap berlebihan. Nabi mengiktiraf aku sebagai manusia, kita semua manusia. Apabila kita cedera, luka, patah, satu benda biasa. Baru kena dengan konsep jihad. Kalau kita nak faham jihad no. Ini main mana? Pok-pok ni pergi perang kat mana? Berapa dah orang Yahudi mereka bunuh dalam peperangan? Bila mereka pergi perang?
Bomai yang tetap dengan pedang tak bomai tembak dengan peluru. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi ini yang saya nak katakan. Ini hulu pada akidah, bukan dalam bab tu saja. Kalau bab tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kita angkat di kedudukan yang tinggi. Tapi ada golongan yang melampau, yang berlebihan dalam memahami tauhid, mengesahkan Allah ni, sampai dia kata wahdatul wujud, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dalam dia. Sampai dia kata dalam jubah ni ada Allah. A'udzubillah. Dia nak abang Allah ni bersama-sama. Dalam anjing tu ada Allah. Sampai ke tahap itu. Salah faham ayat Al-Quran. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama-sama dengan kamu di mana sahaja kamu berada. Lebih. Dia terlebih. Sedangkan Allah ajak laisa kamitslihi syai'. Dia tak serupa dengan sesuatu pun. Kemudian bagi Allah Subhanahu wa taala tak layak sifat-sifat yang hina. Sifat-sifat yang kurang, bukan hina, kurang pun tak boleh. Jadi ini perlu tahu supaya kita tak berlebihan. Dan banyak lagi isu akidah para sahabat, tentang sahabat Nabi. Contoh Syiah tentang Ali bin Abi Talib. Kita ahli sunnah wajib cinta Ahlul Bait, wajib. Bukan sunat, bukan ahkam taklifiyah. Bukan kata cinta dapat pahala, tak cinta tak dapat apa. Siapa tak cinta, dia tak dikategorikan sebagai orang yang beriman. Kata Nabi di dalam hadis, contohnya ayatul iman ataupun hubbul ansar minal iman, mencintai golongan ansar adalah daripada kalangan orang yang beriman. Wa bughdul ansar ayatul nifaq, benci kepada golongan ansar merupakan tanda-tanda kemunafikan. Ini kata Nabi SAW. Itu golongan ansar. Begitu juga kaum keluarga Nabi, Ahlul Bait, yang dituntut kita berselawat ke atas mereka tiap-tiap hari. Tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi ada orang, dia pergi angkat kedudukan Ahlul Bait lebih daripada kedudukan yang sepatutnya. Minta maaf saya sebut, mungkin ada, mungkin, saya tak kata pasti, mungkin ada golongan Ahlul Bait, kumpulan persatuan Ahlul Bait. Oh, kami Ahlul Bait, kami Ahlul Bait, pakai rok pendek. Kami Ahlul Bait, anak rumah tak pakai tudung. Kami Ahlul Bait, tekong karaoke. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini masalah. Kawan saya, dia daripada keturunan Syed. Bukan kata semua lah, saya tak kata semua. Lagi payah dia pula ni jenis saman. Dia sedang lagi saman, ni saman. Saya tak kata semua. Saya kata ada. Ini berlaku realiti pada seorang sahabat saya, yang mana nak dihubungkan, nak dikawinkan dengan juga daripada Syarifah. Jadi dia pun pilah tengok. Pilah kebetulan mereka bercuti di satu pulau. Adalah pulau-pulau mana-mana kan. Pulau Penin ke? Bukan Pulau Pinang. Jadi dia bercuti di situ, dalam rangka nak berkenalan keluarga sama keluarga. Tengok yang nak ditawarkan, yang nak dicadangkan kepada dia, tu terjun kolam renang pakai bikini je, pakai pakaian dalam. Ini dia kata nak pergi kahwin dengan aku, dia tak? Syarifah apa aku ni? Tapi nampak ada orang yang melampau, melebihi had, hanya dengan menggunakan title Syarifah, Syed, tak kira buat apa lah pun, kami kena, hampa kena muliakan kami. Tuan-tuan, Nabi dah kritik perkara ini. Nabi dah singgung hal ini apabila seorang wanita daripada Bani Makhzum yang mencuri. Wanita daripada Bani Makhzum yang mencuri. Bani Makhzum ni terkenal di kalangan masyarakat Arab, satu kabilah yang orang bangsawan hebat-hebat. Tapi ada perempuan mereka mencuri. Maka ada orang mai jumpa Nabi SAW, bagi tahu, ya Rasulullah, dia ni orang bangsawan, pelepas lah. Connection, ada kabel, nak bagi pelepah. Kata Nabi SAW, celakalah kalian. Celakalah manusia-manusia yang apabila mencurinya golongan-golongan bangsawan, mereka bebaskan golongan bangsawan tersebut, yakni mereka tak laksanakan hukum had ke atas golongan tersebut. Dan sekiranya mencurilah orang-orang yang fakir miskin itu, mereka bersonok untuk laksanakan hukum had ke atas fakir miskin.
Kata Nabi bersumpah, wallahi, demi Allah, lau anna Fatimah saraqat laqata'tu aydiyaha. Demi Allah, sekiranya Fatimah mencuri, aku sendiri pasti akan potong kedua belah tangannya. Nabi tak melepasi hak. Timbangannya adalah agama, kebenaran. Nama, kedudukan, pangkat, itu semua tidak boleh mendahului kebenaran, tak boleh mendahului agama. Itu melampau dalam isu-isu akidah. Jadi pok-pok Syiah tuduh kita, hampa ni benci Ahlul Bait. Siapa kata kita benci? Kami cintai Ahlul Bait dengan kecintaan yang benar. Kalian cintai Ahlul Bait dengan kecintaan yang melampaui batasan. Bukan cara Islam mencintai Ahlul Bait seperti itu. Dia kira Ali. Semua Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali. Apa? Habis Abu Bakar, Umar, Uthman, hampa nak tahu mana? Jadi ini yang berlaku realiti pada puak-puak Syiah. Sehingga komen Al-Quran, tak nama Al-Quran, nama dalam Al-Quran tak ada nama Ali. Dia kata mana mungkin tak ada nama Ali dalam Al-Quran? Ala banyak, Ali memang tak ada dalam Al-Quran. Sehingga mereka meragui tentang kebenaran Al-Quran hanya kerana nama Ali tak ada dalam Al-Quran. Ini golongan-golongan yang karut seperti ini jangan bagi ada di Pulau Pinang. Jangan bagi ada di Pulau Pinang. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu hulu, berlebihan, fanatik dalam isu akidah. Kedua, kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, al-ghulu fil ibadat, berlebihan dalam hal-hal ibadat. Ibadat yang Nabi SAW ajak, seperti mana saya cerita dalam konsep fanatik tadi, berlebihan tadi di awal tadi. Yang Nabi ajak banyak tu, kita pergi tambah, top up bagi lebih. Peristiwa yang lain, dalam satu peristiwa yang lain, sahabat Nabi yang bernama Muawiyah juga bin Abi Sufyan, dia tawaf Kaabah, Baitullah. Saya yakin ramai di sini yang pernah pergi Mekah, pergi haji dan umrah. Bila kita tawaf, tuan-tuan dan puan sekalian, rukun yang dibenarkan ataupun rukun yang Nabi pegang hanya dua. Di Kaabah tu yang Nabi pegang, Nabi sapu, dua saja. Satu rukun Yamani, satu lagi rukun Hajarul Aswad. Hajarul Aswad dan rukun Yamani, dua. Mula-mula Hajarul Aswad, kemudian last kali rukun Yamani, berjalan kaki menuju ke Hajarul Aswad. Dua rukun saja. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia nampak Muawiyah bertawaf. Muawiyah sapu bukan dua rukun lah. Semua rukun, semua Kaabah berjalan sambil sapu Kaabah. Maka kata Ibnu Abbas, wallahi, demi Allah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam massa illa hadzaini ruknain. Demi Allah, aku tak pernah melihat Nabi sentuh sesuatu pun daripada Kaabah melainkan dua rukun ni saja. Muawiyah kata betul tu. Muawiyah lantas meninggalkan perbuatannya, lalu dia sapu hanya dua rukun. Lebih tak boleh. Pasal apa tuan-tuan dan puan sekalian? Kerana kita tak pasti apakah yang lebih tu diiktiraf oleh Allah dan Rasul. Diiktiraf apa tidak oleh Allah? Dijanjikan pahala apa tidak? Tuan-tuan, kita masuk kerja. Saya bagi contoh mudah, overtime. Orang pi buat kerja overtime. Dia tak periksa dulu. Dia tak habaq kat tuan punya bos kata buat overtime. Dia tak buat laporan, dia tak tahu pun. Dan dia tak tahu pun kerja di situ sebenarnya ada ke tak ada overtime, dia tak tahu. Dia pun kerja lah sampai tengah malam juga. Tuan-tuan, kalau kita tak pasti gaji dibayar untuk overtime, nak pergi kerja tak? Nak pergi kerja tak overtime? Kalau saya tak mau. Kalau saya tak mau, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita sebab apa tak mau? Belum tentu dia bayar. Kalau sekiranya pasti ada pembayaran di sana, okey, no problem, saya sanggup buat overtime. Tapi yang herannya orang kita pada hari ini, buatlah amal ibadat, alhamdulillah, buat. Bahkan dia top up, yang Nabi tak buat pun dia pergi buat juga. Adakah dia pasti amalan lebih daripada Nabi yang dia buat tu, itu yang Allah cintai dan itu yang Allah redai? Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
Nabi tak ada kuasa untuk bercakap sesuatu tentang agama. Nabi tak ada kuasa, melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Itu sahaja. Sebab tu bila berlaku isu kiblat di mana? Di Madinatul Munawwarah. Sampai di Madinah orang Yahudi menghadap Masjidil Aqsa, orang Islam pun menghadap Masjidil Aqsa. Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan sekalian? Bila Yahudi dan Nasrani, bila Yahudi menghadap Masjidil Aqsa, orang Yahudi berkata kepada Nabi SAW, kepada sahabat-sahabat, ataupun orang Yahudi berkata kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, hampa kata bawa agama baru, mana ni kiblat pun sama dengan kami. Tuan-tuan dan puan sekalian, sahabat pergi tanya Nabi, mengadu kat Nabi. Apa Nabi kata? Adakah Nabi kata okey besok tukar kiblat? Tak, minta izin ya Allah Azza wa Jal. Allah yang tetapkan agama, bukan Nabi SAW. Nabi tak lakukan, Nabi tak menetapkan agama mengikut kehendak dia, ikut suka hati dah. Nabi tak ada mandat untuk bercakap sesuka hati. Apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi sebutkan, wahyu dan ketetapan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi tak ada mandat untuk cakap ikut suka, untuk beramal sesuka hati, kita macam mana? Ini dok bila orang kata Nabi buat macam ni, apa masalah? Okey. Nabi ada pun, kalau Nabi ada pun Nabi tak marah Cik. Pandai dia jawab. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tu kita katakan tadi, kita tak dipandu oleh wahyu. Zaman Nabi, kehidupan Nabi dan para sahabat dipandu oleh wahyu. Wahyu mendisiplinkan mereka. Nabi tersilap contohnya, wahyu turun tegur, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, peristiwa Ibnu Ummi Maktum, Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Nabi berpaling, Nabi tak perasan tengok dia. Allah turun tegur Nabi SAW. Sahabat tersalah, bercakap kuat di depan rumah Nabi, turun wahyu tegur sahabat Nabi, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat suara kamu lebih tinggi daripada suara Nabi. Kita buat salah, siapa tegur? Siapa yang memang betul kita? Tuan-tuan dan puan sekalian, kita tak dipandu oleh wahyu. Sebab tu kita kena ada inisiatif. Mana mungkin ustaz-ustaz nak pergi duduk rumah setiap, nak pergi tengok setiap orang ni apa buat macam, nak observe macam tu, payah. Tapi zaman Nabi boleh berlaku. Turun wahyu, puji golongan-golongan penduduk Quba. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta pada orang-orang yang bersuci, yang menyucikan diri mereka, membersihkan diri mereka, kerana mereka beristinja dengan menggunakan layak. Nabi pergi tanya kepada penduduk Quba, pasal apa Allah puji hamba? Di pabak kami ni beristinja dengan menggunakan ayak juga, bukan saja menggunakan batu dan barang-barang benda-benda yang kesat, tapi kami juga menggunakan ayak. Allah puji dia pun. Nabi pergi periksa, cek, menunjukkan yang berhak untuk berkata sesuatu Allah Subhanahu wa taala. Nabi penyampai, Nabi pembawa risalah, message yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seperti dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, inna Allah nadhara fi qulubil ibad fakhtara qalba Muhammadin. Sesungguhnya Allah tengok dalam hati semua hamba-hamba dia, kemudian Allah pilih hati Muhammad untuk nak dilantik menjadi Nabi dan Rasul, utusan dia, nak membawa risalah dia. Jadi apa yang Nabi sampai, kita tak boleh lebih daripada had tersebut. Kita jangan sibuk nak pergi duk habaq amalan hang bid'ah, amalan hang sesat. Tak apa. Yang tu biar pergi kerja ustaz-ustaz nak duk pergi duk cerita, yang tu biar pergi panglima pergi cerita. Kita ni tengok amalan kita. Amalan aku ni terlebih had ke, terkurang daripada had ke, sama dengan had. Yang ni yang kita nak kena pastikan. Itu ibadat. Kemudian yang ketiga, ghulu pada hal-hal muamalat. Berlebih-lebihan, melampau-lampau dalam urusan-urusan keduniaan kita. Seperti mana orang kita pada hari ini, kalau kita cakap satu topik pun cukuplah, nikah kahwin, ataupun nikah kahwin lah, mak kena jawab pantun dulu. Tak ada jawab pantun, tak ada naik rumah, Penang tak ada kot.
Ha? Kemudian dengan pakaiannya, dengan peralatan-peralatannya, perhiasan-perhiasannya yang dilihat dah melampaui batas. Jual belinya yang cuba diislamisasikan urusan jual beli. Yang riba cuba untuk tidak diribakan, cuba untuk diislamkan. Baru-baru ni ada orang maklumkan kepada saya ada satu perniagaan baru, jual beli emas. Dia kata ada orang yang ada emas, jadi saya beli dengan dia, tapi saya bayar separuh, dan saya dapatkan emas tu semua. Saya pi buat gadaian emas tu, saya dapat duit, baru saya bayar habis. Bukan tak bayar. Boleh tak boleh? Pasal apa tak boleh? Pasal apa tak boleh? Pasal syarat dalam urus niaga emas, jual beli emas, mesti yadan biyadin. Yadan biyadin ni maksudnya dalam satu majlis secara langsung, hang bagi mah, aku bayar duit. Aku bayar duit, hang bagi mah. Dia tak boleh tertangguh. Dia mesti dalam satu majlis. Tapi cara dia nak buat, nak bagi jadi boleh juga. Dia menggunakan terminologi Islamik. Bai' bisamanin ajil, bai'nu, bai'ni. Guna macam-macam jenis nama. Nama bai', nama Islam bagus. Dia ni cerita macam pi orang pi jumpa Tok Umar. Tok Umar jampi. Tok Umar baca bunyi-bunyi Allah, cakap Quran tu. Padahal dia campur terbalik ayat, pusing, pelipat Quran macam-macam. Alif lam mim kaf ha ya ain sad taha. Baca Quran. Mana ada Nabi ajak jampi lagu tu? Tapi kita tertipu hanya dengan bacaan Quran bunyi. Jadi ini yang berlaku. Ini melampau, melebihi had. Urusan niaga jual beli yang disandarkan dalam Islam, apa cara dia? Kena bebas daripada unsur riba dan perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara haram. Ini barangan haram, cuba untuk diharuskan. Pada hari ini tengok, tanah pun, debu pun orang jual debu untuk tayamum. Ini dah jadi kategori melampau, berlebih had dalam urusan muamalah. Ustaz, apa masalah? Itu debu bersih. Tuan-tuan, Nabi kita habaq wa ju'ilat liyal ard masjidan wa tahura, dijadikan bagiku antara benda yang tak dianugerahkan kepada nabi lain, hanya dianugerahkan kepada nabi dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu antaranya dijadikan bagiku bumi tempat untuk bersuci dan alat untuk bersuci. Bumi yang luas ni gunalah mana-mana, tepuk pilah kat mana pun. Masalahnya bila hang start buat debu hang, orang lain akan keluar version debu aku. Debu aku telah di chemical masuk jadi lagi afdal dia punya ni. Orang ni main pula, debu aku ada tiup Fatihah. Lagi main cerdik, debu aku ada baca Yasin. Lagi cerdik lagi, debu aku dititik dengan 3 titik yang Zam-Zam. Lagi cerdik, debu aku ditawaf Kaabah 7 kali. Lama-lama benda ni dia komersialkan. Dia jadi berlebihan dalam isu-isu yang seperti ini. Dan yang keempat berkaitan dengan adat. Berhulu dalam isu-isu hal-hal yang berkaitan dengan adat. Dan adat ni banyaklah, seperti kita sebutkan sedikit tadi ni, nikah kahwin. Kemudian adat-adat dalam pengurusan jenazah, adat-adat yang karut-marut. Saya tak tahu di Penang ada ke tidak lagi, mudah-mudahan dah tak ada lah. Saya pernah pergi 3 tahun lepas di negeri tertentu di sebelah timur. Ni naik kereta. Kan bila orang bila kita langkah selangkah berhenti sat Al-Fatihah, kan? Lagi langkah kedua Al-Fatihah. Dah ni dia tak langkah, dia buah kereta, masuk gear 1 Al-Fatihah. Baca Fatihah tu pun jalan panjang. Gear 1 kereta, van gear 1. Tak habis-habis pergi baca Fatihah. Sudah kacau. Fatihah kedua, Fatihah ketiga. Jadi ni berlebih-lebihan, telah melampaui had apa yang Nabi SAW ajak. Nabi ajak puji si mati kalau si mati itu betul-betul baik. Nabi bertanya kepada para sahabat tentang si mati,
Apa kamu kata pada si mati ni? Si mati ni betul ke? Dia baik ke buruk ke macam mana ke? Sahabat kata, oh dia ni baik. Sebab lepas daripada tu lalu satu jenazah, Nabi tanya para sahabat, dia ni macam mana? Sahabat kata, dia ni tak elok, jahat. Tapi kita semua sepanjang masa, jenazah lagu mana pun, haprak lagu mana pun, apa kalian kata kepada si mati? Baik, baik. Padahal dalam hati, hutangku haram tak bayar. Ini masalah problem dah. Jadi ini tuan-tuan dan sekalian sedikit gambaran konsep hulu yang saya kira ringkas untuk kita kongsi dan manfaatkan, fahami dalam kehidupan seharian kita. Balik, kita jangan sibuk dengan amalan orang, kita sibuk fokus kepada amal dan tindak tanduk yang kita lakukan sesuai apa tidak dengan syariat. Apakah kita kategorikan berlebihan atau sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Tadi ada satu pengumuman di sini. Ini sangat baik ini tuan-tuan dan puan sekalian. Program oleh kuliah agama oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Athari dari Medan, Indonesia. Ustaz Abu Ihsan ni sahabat saya. Ustaz Abu Ihsan Al-Athari. Dia ni penterjemah kitab-kitab Arab yang paling popular di Indonesia, nombor 1. Tahun lepas saya rasa tahun lepas dia mendapat anugerah daripada Susilo Bambang Yudhoyono. Orang Indonesia panggil SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Anugerah daripada Presiden, penterjemah terbaik kitab-kitab Arab. Jadi antara yang popular dan projek dia yang paling besar adalah menterjemahkan kitab Syarah Sahih Bukhari, iaitu kitab Fathul Bari. Itu yang saya promosi, pasal nama sama. Tuan-tuan dan saya bergurau saja. Cuma saya harap tuan-tuan dan sekalian dapat datang sama-sama menghadiri ceramah beliau, sangat ilmiah, bersumberkan Al-Quran, Sunnah, penjelasan-penjelasan sahabat Nabi, penjelasan-penjelasan ulama, bukan cakap kosong. Lah ni ustaz smart tech ramai. Nak cari ustaz smart tech senang, tak susah. Masuk smart tech ni, ulama semua dah bersepakat dah. Tadi ijma' ulama, jumhur ulama, memang ramai lagu tu. Ulama mana? Bagi nama ulama. Kitab mana? Hadis mana? Ini dah sebut dalam hadis. Hadis mana? Ini masalah ni, dakwaan kita pun duduk. Yang masalahnya masyarakat menjadi bangsa. Kita yang duduk dengar ni, ulama semua kata. Tuan-tuan, satu isu sebelum saya tutup. Habis dah tadi. Tapi bisa masuk kami ada lagi satu isu. 3 tahun lepas, ada seorang ustaz ni, dia mengajak di negeri yang berhampiran dengan Kuala Lumpur. Dia mengajak dalam satu masjid. Ustaz ni belajar di Yaman. Tak apa saya sebut nama Yaman, tak apa. Pasal Yaman ni Nabi sendiri sebut al-imanu Yaman, iman tu mai dari Yaman. Dan kedudukan iman tu, kedudukan Yaman tu Nabi SAW puji. Dia ajak kepada jemaah lepas solat maghrib ni mandi sapak, mandi bulan Safar, mandi tolak bala. Ini cerita ni saya tak rasa orang Penang pun tak buat dah ni. Mudah-mudahan insya-Allah ini syirik apa semua dah. Ini cerita puluh tahun dulu ni orang buat. Dia ajak mandi. Ada seorang jemaah kita bangkit tanya, ustaz, tanya elok ni, bukan tanya ustaz apa ni karut tak. Ustaz, boleh ustaz berikan sumber dalil daripada mana mandi sapak ni ada tak Nabi SAW buat, ataupun Nabi ajak para sahabat ke, ataupun daripada mana ulama mazhab 4 mazhab ni bagi ustaz. Ini dia kata ini masalah ni. Orang cakap tanya dalil, orang cakap tanya dalil. Ni loh happy. Orang cakap tanya dalil, orang cakap tanya dalil. Ini semua ulama di Yaman buat. Semua ulama di Yaman buat. Ulama mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan ini merupakan perbuatan yang syirik, perbuatan yang boleh membawa kepada membatalkan akidah dan iman manusia. Mandi tolak bala, mana pun ada dalam sejarah Islam yang tak pernah diajar langsung oleh Nabi SAW dalam mana-mana hadis. Tapi dakwaan banyak. Tapi kalau ustaz yang macam ni memang tak popular, memang tak masuk TV. Bukan tak pernah masuk, tanyalah ustaz pun. Ustaz ni Abu Ihsan Al-Athari tak pernah masuk. Bukan kata popular, glamour sana sini, tak ada. Tapi dari sudut keilmuan, subhanallah, tuan-tuan dan puan sekalian boleh cari, boleh cek dia punya kuliah-kuliah dia, penulisan dia
yang banyak menulis dalam majalah As-Sunnah dan sebagainya, juga penulisan buku-buku dia banyak, penterjemahan buku-buku dia banyak. Jadi saya sarankan sangat-sangat tuan-tuan dan puan sekalian dapat menghadirkan diri majlis beliau pada hari Sabtu 3 hari bulan 12 selepas solat Zuhur di Masjid Karwa Tanjung Tok Kong. Di mana? Oh sini. Masjid Karwa Tanjung Tok Kong. Jadi muslimin dan muslimat dijemput hadir. Wallahu alam, saya rasa di situ dulu. Kita bertemu lagi sekali lagi insya-Allah di masjid sana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.